melaksanakan ataupun untuk kita merancang sekarang. Dan kita balik kepada dalil berkaitan dengan wasiat. Ini disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini hukum berkaitan dengan wasiat yang telah pun disyariatkan oleh Allah SWT kepada kita. Kalau berdasarkan maksud ayat tersebut, diwajibkan ke atas kamu, kutiba alaikum itu adalah bermaksud diwajibkan ke atas kamu apabila kamu hadapi tanda-tanda kematian, maka berwasiatlah untuk ibu bapa dan kaum kerabat kamu, lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, dengan baik. Jadi hukum itu sebenarnya telah pun disyariatkan oleh Allah SWT kepada kita. Cuma untuk kita memahami dengan lebih mendalam, kita tahu bahawasanya ayat tersebut telah pun dinasahkan dengan ayat-ayat pusaka, ayatul mawaris. Sebab itu kalau kita nak menyentuh bab wasiat ini, dia tidak dapat lari daripada kefahaman kita berkaitan dengan ilmu pusaka, ilmu faraid. Sebab dia sangat berkait rapat antara pusaka dan juga wasiat. Kerana ayat wajibnya wasiat itu telah pun dinasahkan dengan ayat-ayat pusaka, ayatul mawaris, iaitu daripada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Tapi kalau dalam konteks masyarakat awam, kemungkinan kita kurang nak faham macam mana pula tiba ayat itu diwajibkan kemudian dinasahkan ataupun dimasukkan dengan ayat kemudian. Jadi ini perlu kepada kefahaman lah. Cuma apa yang saya boleh sampaikan kepada masyarakat, kepada penonton pendengar sekalian, ialah hukum asal wajibnya wasiat itu telah bertukar daripada wajib menjadi sunat. Maknanya menjadi galak, tetap juga menjadi satu perkara yang sangat digalakkan kepada kita untuk kita merancang daripada sekarang. Dan wasiat itu sendiri adalah satu kaedah pemberian harta, yang harta itu nanti akan dibahagikan sebaik sahaja seseorang pewasiat ataupun pemilik harta itu meninggal dunia. Maknanya kita ada harta, ini bahasa secara mudah lah, sebab kita faham semua. Senang faham. Cara mudahnya ialah apabila kita memiliki harta dan kita ingin berikan harta itu kepada seseorang, dan harta itu kita nak ianya diterima selepas kita meninggal dunia, itu maksudnya adalah wasiat. Tapi kalau sekiranya kita ingin beri harta kepada seseorang dan harta itu kita nak beri terus, maknanya masa kita hidup ni kita nak bagi terus kepada penerima, itu adalah hibah. Dan bezanya juga dengan pusaka ialah kalau kita tidak mengadakan apa-apa perancangan, kita tak memberikan harta kita semasa hidup, kita tak merancang daripada sekarang bagikan harta tersebut, maka apabila kita meninggal dunia, harta itu masih lagi menjadi milik kita, maka sebaik sahaja kita meninggal dunia, harta itu akan menjadi harta pusaka. Dan harta itu nanti akan tertakluklah kepada hukum ataupun kaedah faraid. Maknanya waris-waris itu nanti akan menerima mengikut kadar bahagian masing-masing. Itu bahasa secara mudah lah. Sebab kadang-kadang orang tak faham cerita bab wasiat, cerita bab pusaka, benda hibah pula dalam masa yang sangat singkat ini. Bagaimana kita nak bagi faham terus kepada masyarakat apa yang perlu difahami berkaitan dengan wasiat itu sendiri. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah tu, Faiz. Ya, dan semua orang pun kena cakna dan kena arif tentang perkara ini. Tapi nak tahu juga lah Ustaz, dalam nak menulis wasiat, siapa sebenarnya penerima wasiat dan boleh ke wasiat itu kita bagi kepada ahli waris, Ustaz? Ini yang kita nak kena tahu juga, sedikit mendalam lah. Kalau tak dapat mendalam pun, tapi kita kena tahu juga asas kepada wasiat itu, siapa penerimanya. Dan kalau kita kembali kepada ayat Quran tadi, iaitu diwajibkan ke atas kamu untuk apabila sebaik sahaja kamu menghadapi tanda-tanda kematian, berwasiatlah kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Kalau kita tengok ayat tersebut, difahami ialah bahawasanya diwajibkan kita bagi harta kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Maknanya itu adalah waris-waris kita sendiri. Tetapi apabila turunnya ayat pusaka yang saya sebut tadi, surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, ayat-ayat tersebut telah pun mendetailkan ataupun memberikan penjelasan kepada kita bahawasanya waris-waris itu dia mempunyai kadar bahagian masing-masing yang telah pun ditentukan oleh syarak.
Maknanya mereka itu ada kadar bahagian faraidnya masing-masing. Jadi dengan sebab itu, ya, harta-harta pusaka ataupun harta-harta yang dimiliki oleh seseorang itu, apabila dia tinggalkan harta tersebut, maka akan menjadi hak waris-waris mengikut kadar bahagian masing-masing. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kepada ayat tersebut ialah, kalau kita baca ayat surah An-Nisa itu disebut min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bahagian harta pusaka itu dilaksanakan setelah dilangsaikan hutang si mati, dilaksanakan wasiat si mati dan dilangsaikan hutang si mati. Maknanya kalau kita tengok daripada ayat itu menunjukkan yang wasiat itu perlu dilaksanakan selepas harta pusaka tidak boleh dibahagikan sehingga dilaksanakan wasiat si mati dan dilangsaikan hutang si mati. Maknanya wasiat itu kedudukannya dia atas yang perlu didahulukan. Kalau seseorang pemilik harta itu dia tinggalkan wasiat. Tapi kalau dia tidak tinggalkan wasiat, maknanya dia akan terus kepada harta pusaka lah. Tapi kalau dia ada meninggalkan wasiat, maka wasiat itu perlu didahulukan. Maksudnya perlu dibahagikan, kemudian bakinya barulah dibahagikan harta-hartanya secara kepada waris. Dan ayat ini dia relate juga dengan hadis Rasulullah SAW sebut ini berkaitan dengan wasiat, iaitu